Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Hari ni aku berada dekat outdoor lagi guys. Sebab tak tahu lah cuaca dekat sini kan memang sejuk gila mat. Okay, sebab berangin, bersepoi-sepoi kan. So aku rasa macam for the next few contents lah aku cubalah untuk buat outdoor kan, macam best escape betul lah. Okay, so guys, okay, kisah untuk hari ni kan, dia mengisahkan satu kejadian yang berlaku dekat Korea Selatan, di mana seorang budak telah menemui satu pengalaman yang teramat ngeri untuk dia guys. Okay, and dia telah menjadi mangsa seorang lelaki yang jauh lebih tua daripada dia guys. And aku boleh kata dia punya penghujung cerita ni kan memang adalah satu experience yang bagi aku memang teramatlah gelap guys. Okay, so tanpa membuang masa lagi guys, macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Okay guys, kes ni kan dia ada dia punya nama sendiri tau. Okay, kes ni dikenali sebagai the case of the Cho Do-sun case. Banyak kali pula cakap kes. Okay, basically nama lelaki ni adalah Cho Do-sun lah. Okay, di mana kes ini kan dia merujuk kepada satu serangan yang telah berlaku di kawasan Ansan, Korea Selatan pada Disember 2008. Okay, so cerita dia macam ni tau guys. Ada seorang budak perempuan yang berumur 8 tahun je guys. Okay, and nama dia dikenali sebagai Na Yang. Itu adalah nama samaran je lah. Okay, sebab diorang tak ada nak dedahkan nama betul dia tahu. Okey, so Na Yang ni kan dia telah diculik dan juga dirogol oleh Cho Do-sun ni yang berumur 56 tahun guys. Okey, so macam mana dia buat tu is lelaki Cho ni kan dia telah menculik perempuan itu dan juga merogol dia di dalam bilik air di sebuah gereja, di mana telah memberikan satu penghujung yang amat menyedihkan untuk Na Yang. So okey lah, untuk lelaki Cho Do-sun ni okey, dia ni dilahirkan pada tahun 1952. Okey, so macam dia punya zaman kanak-kanak mamat ni kan macam tak apa nak betul tau. Okey, sebab zaman persekolahan dia tu tidak berpanjangan tau. Sebab pada tahun 1970 dia terpaksa diberhentikan sekolah atas beberapa jenayah yang telah dilakukan oleh dia tau. Penjenayah pertama yang telah dibuat oleh Cho ni kan adalah mencuri sebuah basikal mat. Aku tak tahulah dalam banyak-banyak benda kan. Aduh, basikal dia berembat aku tak tahu lah not very intelligent lah. Aku tak tahulah mat. Okay, so because of that dia telah dikenakan hukuman tau. Tetapi dia punya hukuman itu telah dilonggarkan sebab usia dia yang teramatlah muda and dia punya jenayah tu dikatakan sebagai jenayah yang berskala kecil. So that is why dia punya hukuman tu telah dilonggarkan. Dan pada tahun itu juga guys, okey, dia ni kan telah dipenjarakan selama setahun 6 bulan di dalam pusat tahanan remaja, di mana dia ni kan dia telah memeras ugut di gerai-gerai jalanan dekat kawasan Ansan tu tau. Muda-muda sudah pandai peras ugut aku tak tahulah. Okey, and 5 tahun kemudian 1977 dia pula dipenjarakan selama 8 bulan. Okey, because of what tau? Okey, macam Cho ni kan, aku rasa lah masa dia muda-muda kan dia dah buat macam dia punya penjenayah kecil, curi basikal lah, lepas tu dia dah peras ugut lah, macam-macam kan. So aku rasa dia punya pattern dan juga habit dia ni kan, daripada jenayah kecil-kecil lama-lama akan jadi jenayah yang besar tau. Okay, so pada tahun 1977 ni dia telah dipenjarakan atas sebab kebiasaan dia untuk mencuri. Dia sudah ada bad habit dalam diri dia kan. Okay, so aku tak tahulah apa benda lagi yang dia akan buat pada masa yang akan datang. Kemudian pada 1983, Cho Do-sun ni yang berumur 31 tahun telah merogol seorang wanita yang berumur 19 tahun berdekatan dengan kawasan perumahan dia guys. Okey, bapa dia ni dah makin mental guys. Okey, dan yang paling kesian untuk wanita tu kan, dia memerlukan 30 hari rawatan untuk dia pulih semula guys. So aku tak tahu macam nak cakap aku tak tahu macam mana pengalaman traumatic experience yang perempuan itu terpaksa hadapi tau. Okay, and sebabkan jenayah ni Cho Do-sun telah dipenjarakan selama 3 tahun. Okay lah, fine lah, dia kena masuk penjara 3 tahun kan. Tetapi apa benda yang agak pelik sikit lah. Okay, sebab dia punya penjara tu kan, dia punya tempoh penjara tu dipendekkan kepada 2 tahun tau. Okay, sebab dia didapati mempunyai
lemah akal. Dia ada penyakit lemah akal. So dari soal mereka telah memenjarakan dia untuk 2 tahun. Pada kemudiannya dia telah masuk ke pusat jagaan psikiatri. Okay guys, macam Cho ni kan, mesti ada tertanya kan, dia ni ada ahli keluarga ke apa kan. Okay, so macam hidup dia ni kan, satu-satunya ahli keluarga dia adalah isteri dia sendiri guys. Tetapi isteri dia ni kan, aku tak tahulah. Okay, sebab kepada isterinya, dia tidak ada apa-apa untuk bercakap melainkan hanya pujian ke atas suami dia guys. Boleh jadilah mungkin isteri dia tak tahu atas segala jenayah yang telah dilakukan oleh suami dia itu kan. Bagi aku crack bye. Okay, and even bukan itu saja tau. Sebab isteri dia juga ada cakap yang suami dia ni selama 20 tahun memang sentiasa akan membuat semua kerja rumah guys. Okay, kerja rumah daripada segi memasak, membeli beras, and then cuci-cuci rumah untuk 20 tahun tau. So si isteri Cho ni kan, dia cakap suami saya ni memang seorang lelaki yang teramat baik. He is a very very good man. Sampai macam tu guys. Okay, and dia juga kata kan, suami dia ni dia memang banyak terima pujian guys. Aku tak tahu from what angle, tapi aku rasa mereka punya mental sudah crack. Aku tak tahulah Okay lah, macam aku cakap tadi lah, mungkin isteri dia tak tahu kan yang suami ni telah melakukan segala jenayah kan. But the truth is, dekat sini isteri dia tahu guys. Isteri Cho ni tahu yang dia telah melakukan semua jenayah tau. Okay, sebab semasa perkahwinan mereka kan, sepanjang perkahwinan mereka tu, Cho ni kan, dia telah melakukan 11 daripada 18 jumlah penjenayahan dia atas influence alkohol guys. Dia ni memang suka mengambil alkohol dalam jumlah yang banyak sampai dia ni jadi mabuk bangang aku rasa sampai dia tak sedar nak buat apa-apa ke apa kan. Kita pun tak tahu, betul tak? Okay, so dekat sini aku boleh kata dia punya isteri pun kan macam 2 kali 5 juga guys. Okay, sebab segala jenayah yang telah dilakukan oleh si Cho tu kan, okay, dia akan memberi alasan yang dia tidak ingat guys. Dia tidak ingat yang dia telah melakukan segala penjenayah, segala kesalahan itu tau. And yang lagi mental is, isteri dia juga berkata yang semua jenayah yang telah dilakukan oleh suaminya itu semuanya disebabkan alkohol. Aduhai, takkan lah sampai macam tu, betul lah Aku jam betul lah macam ni lah. Macam pelik sikit lah Okay guys, so sekarang ni aku akan masuk dekat part yang di mana keganasan Cho Dusun ni memang dah melampaui batas lah. Pada 11 Disember 2008, seorang budak perempuan sekolah rendah yang berumur 8 tahun bernama Na Yang sedang pulang ke rumah tau. So dalam perjalanan dia kan, dia nak balik rumah kan, dia ni telah diculik oleh Cho Dusun. Pada ketika itu dia sudah berumur 57 tahun. And then macam biasa lah, okay, walaupun dah tua bangka macam tu kan, dia berada dalam keadaan yang teramatlah mabuk. So apa yang telah dilakukan oleh Cho Dusun ke atas perempuan tu kan, ke atas Nayang tu, dia selepas menculik Nayang tu, dia mengheritnya guys. Dia mengheritnya ke dalam bilik air dalam sebuah gereja tau. Okay, aku tak tahu kenapa dia pilih gereja ke apa kan, macam pelik sikit lah. Okay, so dia mengheret Nayang masuk dalam bilik air, and dekat situ dia telah memukul Nayang dengan kejam guys. Bukan itu saja tau. Okay, dia sampaikan gigit pipi guys. Aku tak tahu lah orang tua ni apa benda saya nak gigit pipi budak kecil kan. Aku jam betul lah Okay, tetapi kesian lah sebab selepas itu Nayang ni kan, Cho Dusun ni dia telah merendam kepala Nayang ke dalam air yang sejuk sampaikanlah Nayang ni tidak sedar diri guys. Okay, dia tidak sedar diri sebelum Cho Dusun menyerang dia lagi, which is mental guys. Sick bye. So selepas Cho telah melakukan segala benda-benda kejam itu dekat Nayang, dia terus meninggalkan Nayang dalam tandas itu dalam keadaan pingsan. And time tu air dah overflow, mengalir semua atas lantai tau. And dia biarkan Nayang seorang, and dia pun terus caw. Dan tak lama selepas itu, Nayang ni dia telah ditemui oleh jirannya. Okay, mungkin jirannya datang ke gereja ke apa, dan pergi tandas ke apa, terjumpa si Nayang tau. So jirannya ni terus membawa dia ke hospital. And tanpa memasa lagi, pihak hospital pun teruslah membuat segala check up semua kan. And dekat situ mereka telah dapati bahawa Nayang ni dia telah mengalami kecederaan organ dalamannya. Cuma pada time tu si Nayang ni memang sempatlah diselamatkan, which is nasib baik lah. Okay, cuma lah untuk Cho ni kan, yelah obviously dia lepas kejadian itu kan dah jadi kecoh tau, jadi kecoh ke Ansan, and dia pun telah ditangkap tau. Okay, tapi lah aku tak tahulah, mungkin dia mabuk ke, dia memang bebal ke apa kan, sebab dalam dia punya perbuatan dia dekat Nayang tu kan, dia telah meninggalkan terlampau banyak bukti guys. Okay, terlampau banyak bukti sampaikan pihak polis senang nak trace dia ni balik tau.
Sampaikan masa dia kena tangkap tu kan, masa dia kena tangkap tu, darah si Nayang tu penuh baik dekat baju dia. So memang kerja dia tak kemas guys. Okay, not intelligent lah this old man So because of that, polis pun telah berjaya menangkap Cho Doo-son. Cuma kan guys, yelah, Cho Doo-son ni memang dia dah kena tangkap tau. Okay, tetapi dia sedih bila dapat tahu keadaan Nayang pada time tu. Sebab dengan apa yang telah berlaku dekat dia atas perbuatan si Cho Doo-son tu, dia telah mengalami kecederaan kekal guys. Dia mengalami keadaan luka trauma yang di bahagian perut dan juga di bahagian bawah perut dia dan juga di pelvis dia. And yang kesiannya untuk Nayang ni kan, dia terpaksa menjalankan perubatan selama 8 bulan, but which end up dia still mengalami kecederaan kekal. Sedih tu. So macam aku cakap tadi lah, Cho Doo-son ni dia telah ditangkap dan juga dimasukkan ke dalam penjara. Okay, so hukuman asal dia adalah sebenarnya penjara seumur hidup tau. Okay, tetapi menurut keterangan daripada Nayang, dia berkata yang semasa Cho Doo-son ni membuat benda-benda tu dekat dia kan, dia terbau bau alkohol yang teramat kuat tau dekat badan si Cho Doo-son ni. So because of that, aku tak tahulah dia punya hukuman itu kan, daripada penjara seumur hidup dikurangkan kepada 12 tahun guys. So alasan diorang is because diorang kata pada time tu kan, Cho Doo-son apabila dia sedang melakukan dia punya jenayah tu kan, dia berada dalam keadaan yang tidak waras. So that is why mereka telah mengurangkan dia punya hukuman penjara. And aku memang boleh expect lah, memang akan mendapat banyak orang kata apa, pihak yang tidak akan puas hati dengan keputusan yang telah diberikan tau. Which is, yelah, macam something is wrong lah dengan sistem dia. So disebabkan itu kan, bila ibu bapa Nayang ni dapat tahu, memang dia akan marah lah guys. So ibu bapa dia terus memfailkan saman ke atas pihak pendakwa tau. Okey, sebabkan yelah, apa yang telah terjadi kepada anak dia telah meninggalkan satu tekanan fizikal dan juga psikologi untuk jangka masa yang panjang. Okey, satu lagi lah berkenaan dengan pihak pendakwa tu Okey, sebab selepas sahaja Nayang telah dibedah dan juga dibenarkan untuk keluar daripada hospital, mereka terus menyoal siasat dia tau. Okey, and yang tak boleh belah dia kan guys, pihak pendakwa itu kan, mereka memanggil Nayang untuk jelah bersoal siasat dalam keadaan duduk tegak tau, duduk tegak. And si Nayang ni dia terpaksa menjawab soalan yang sama sebanyak 4 kali disebabkan pihak pendakwa telah membuat kesilapan semasa rakaman. Which aku rasa, aduh korang ni buat kerja pun tak apa-apa, agak-agak lah budak kecil tu baru keluar hospital nak kena buat pemberahan dekat dia punya perut lah, usus semua kan, and then kau boleh pula suruh dia duduk tegak kan. Aduh aku jam betul lah orang macam ni So that is why ibu bapa Nayang ni memang marah sangat dekat pihak pendakwa tau. Okay, and this is one of the reason why yang ibu bapa dia hendak memfailkan saman terhadap pihak pendakwa. Dan satu lagi lah, okay, pihak pendakwa ni kan, mereka juga telah melanggar protokol di mana mereka telah mendapatkan keterangan daripada kanak-kanak di bawah umur dan juga merakamnya di khalayak ramai. Pihak pendakwaan juga gagal untuk menunjukkan rakaman penangkapan Cho, di mana itu akan menghapuskan keperluan untuk dia menjadi seorang saksi. Kemudian pada tahun 2001, kerajaan telah membayar sebanyak 13 juta won sebagai pampasan kepada Nayang disebabkan kesilapan dan juga pelanggaran protokol oleh pihak pendakwa. So selepas berita berkenaan dengan hukuman Cho tu, banyak gila pihak yang tidak berpuas hati tau. Okay, public memang jadi kecoh guys. Okay, semua marah tau. Sampaikan terdapat satu petition telah ditinggalkan di sebuah laman web di mana mereka telah meminta untuk perbicaraan semula. Which is bagiku it is understandable lah, sebab ialah dengan apa yang dia telah buat dekat Nayang tu yang begitu kejam, and also dia punya jenayah-jenayah dia yang lampau tu memang aku tak tahulah. Okay, and dia ni asyik itulah orang kata dilepaskan atas sebab-sebab yang memanglah dia mabuk tak waras ke apa kan, tetapi terlampau kerap sangat tau. So jadi macam jadi free man macam senang-senang macam tu je tau. So that is why ramai gila public tidak berpuas hati. Okay guys, untuk Nayang pula dia memang mengalami kerosakan kekal kepada bahagian bawah perut dia tau. And dia ni juga telah diberitahu yang dia akan hilang upaya untuk sepanjang umur hidup dia tau.
Dan untuk membaikkan pulih lah at least okay, dia ni terpaksa menjalankan rawatan selama 8 bulan. Dia terpaksa untuk pergi ke Seoul pada setiap hujung minggu untuk menjalankan rawatannya itu. Bagi aku itu adalah satu pengalaman yang teramatlah sedih lah untuk Nayang dan juga keluarganya itu. Dan Nayang ni juga, dia telah diberitahu yang dia akan menggunakan bag kolostomi untuk sepanjang hayatnya untuk sistem pembuangan dia tahu. Tetapi doktor-doktor semua telah berusaha keras untuk menjayakan satu pembenahan ke atas Nayang untuk mengurangkanlah sikit beban dia. Dia memang satu kisah yang teramat sedih guys, okay? Sebab atas apa yang telah terjadi dekat Nayang kan, dia memang mengalami kemurungan yang teruk tau, okay? Kecil-kecil dah murung. Bagi aku it is very not healthy lah, okay? Lagi-lagi lah dia dah kena macam-macam dengan si Cho Do-sung ni, and then dia terpaksa meneruskan kehidupannya dengan kerosakan kekal, hilang upaya untuk sepanjang hayatnya, which is kesian gila guys. Okay, so benda-benda macam tu yang telah memberikan dia satu tekanan yang teramatlah berat dari segi psikologi dan juga mental dia. And seperti kita tahu, si Nayang ni dia memang telah menjalankan segala rawatan yang boleh, and dia juga telah dikatakan yang dia telah sembuh 70%. So selepas dia dah recover semua kan, dia pun cubalah untuk meneruskan kehidupan seperti biasa tau, okay? And dia juga telah menghadiri sekolah Hagwon di seberang jalan berdekatan dengan lokasi serangan Cho ke atas dia tau. So basically Hagwon tu kan, dia bukan macam sekolah tau, okay? Dia sebenarnya tempat pendidikan tambahan di mana ia diperlukan oleh ramai kanak-kanak untuk mengikuti kurikulum sekolah biasa. So maybe mungkin dia tak masuk sekolah biasa, tapi dengan menghadiri dekat Hagwon ni kan, dia still boleh follow up dengan segala silibus dekat sekolah sana lah. Menurut bapanya dalam satu laporan pada tahun 2020, kehidupan Nayang pun memang dia terpaksa meneruskan kehidupan yang seperti biasa. Okay, so macam biasalah bila dia dah pergi sekolah semua kan, and then dia balik rumah ataupun time cuti sekolah ke apa kan, mestilah dekat rumah dia nak tengok TV ke apa semua kan. Ibu bapa je ni kan, sampaikan mereka terpaksa pastikan yang Nayang ni dia hanya menonton kartun tau. Mereka kalau boleh, mereka akan mengelak daripada Nayang untuk menonton segala berita guys. Sebab mereka risau berkemungkinan besar lah kot-kot time dia tengah tengok TV, tengok berita semua kan, akan keluar berita berkenaan dengan kes-kes serangan seksual tau. So diorang risau lah, mungkin benda-benda macam tu akan mengimbau kembali lah dia punya traumatic experience yang telah terjadi kepada dirinya itu, and itu akan memberikan lebih lagi masalah kemurungan kepada Nayang, which is very very sad guys. Sampai ke nak tengok TV pun mak bapak dia terpaksa control dia guys. So, apa pendapat korang tentang kisah ni Cho Do-sung dan juga Nayang, seorang budak perempuan 8 tahun, memang sedih guys dia punya kisah okay? Dia terpaksa meneruskan kehidupannya dalam keadaan yang yalah, kerosakan kekal. Dia dah hilang upaya untuk sepanjang hayat dia, and mangkuk ayun tu kan, daripada penjara seumur hidup dikurangkan kepada 12 tahun. Ramai gila yang tak puas hati, and ramai gila tak puas hati lah dengan sistem macam mana mereka handle situasi dan juga kes macam ni. So if you guys have anything to say, kau boleh tinggalkan dalam chat box ke, dalam ruangan komen ke, okay? And aku nak cakap thank you guys sebab tengok video aku berawal sampai habis. Dan sebelum aku nak close video ni, aku nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan and selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan bunting-bunting guys. Aku tak nak jumpa salah seko pada korang kan, bawa plastik hitam kan, relax hirup cendol ke apa kan, okay? Kau nak pergi jangan lupa ajak. Okay, alright, so take care guys. Okay, selamat berpuasa, selamat berbuka puasa, selamat bermoreh semualah. Okay, yang penting korang jaga-jagalah kesihatan korang, okay? And macam biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan juga follow Nas Winchester on Spotify. As always guys, never stop creating, always do what you love. Jangan fikir apa cakap, yang penting korang happy. And yang penting is please stay safe, stay healthy, take care guys. Aku tahu sekarang dah endemic, tapi still jaga kesihatan korang. And insyaAllah aku akan jumpa korang dalam next video. Boleh jadi outdoor ke apa kan, okay? So yeah, stay tuned guys. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye guys.